with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Dan kali ni Kama ada kisah seram yang menarik Kama terima daripada salah seorang subscriber Kama. Dan dia seorang lelaki tau. Dan Kama harap cerita ni boleh bagi pengajaran juga dekat kita semua. Sebab apa yang dia lalui ini sangat-sangat rare dan berlaku di dalam kalangan student. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kita bagi nama pemilik kisah hari ni Syahmi, bukan nama sebenar. So Syahmi nak kongsikan pengalaman ataupun kisah mistik yang terjadi dekat dia sepanjang dia nak habiskan projek final dia yang berkait dengan Pontianak, guys. So Syahmi ni seorang student media, course media dalam semester akhir dah, iaitu pada tahun 2018. Dan masa tu dia tengah ada satu projek yang kena dalam berkumpulan lah, projek berkumpulan yang sangat-sangat penting untuk diorang lulus semester akhir tu. So diorang kena buat satu short film dan Syahmi seorang leader ataupun ketua tim lah untuk dia punya kumpulan, yang mana terdiri daripada 5 orang, 3 lelaki dan 2 perempuan. So satu hari ni masa diorang tengah brainstorm idea sama-sama lah, nak cari idea nak buat tentang cerita apa, short film tu genre apa. Jadi Syahmi tekankan dekat diorang cari genre yang tengah hot, ramai orang yang akan tengok dan lain daripada yang lain lah. Bila dengar rakan-rakan kelas dia, tim-tim yang lain lah dalam dia punya classmate kan, ramai yang dah ambil macam zaman sekolah punya tema, kisah bercinta, short film yang bagi pengajaran, sampai diorang macam dah mati akal lah. Sebab Syahmi ni duk tekankan ambil cerita-cerita genre yang jangan klise, tak nak sama dengan budak kelas, nak lain daripada yang lain. Sampailah satu hari ni Syahmi tengah tengok cerita Pontianak Harum Sundal Malam. Siapa yang pernah tengok cerita ni, komen down below. Maksudnya korang legend ya. Adalah cerita yang seharum bunga yang menggoda. Seram, aku tak nak nyanyi lagu tu. So selepas dia tengok cerita tu balik, guys, dari situlah tercetusnya idea Syahmi untuk buat genre seram untuk short film projek diorang. Dan selepas diorang discuss kan, Syahmi usulkan idea, semua orang bersetuju walaupun 2 orang perempuan dalam tim dia ni pada awalnya menolak sebab diorang ni penakut. Jadi diorang takut lah kalau diorang tak dapat nak berlakon dan sebagainya kan. Dan disebabkan dalam kelas dia tu tak ada siapa lagi yang buat short film genre seram, jadi Syahmi memang ambil peluang ni lah untuk cuba jadi top 1, dan dia yakin dia boleh dapatkan markah tinggi sebab dia dah ada macam-macam bayangan dan idea lah untuk direct the short film seram tu. So itu adalah intro cerita yang dia nak cuba sampaikan kat kita semua. So ceritanya bermula masa Syahmi mula buat research tentang asal usul ataupun kewujudan Pontianak. Mula-mula tu dia mendalami cerita Pontianak Hari Sundal Malam tu sendiri, iaitu ada 2 siri kan, siri pertama, siri kedua, dan ada satu scene ni yang betul-betul buatkan Syahmi ni meremang tau, which is scene Pontianak tu dekat tingkap and dia tengah menangis tengok gelang emas dia dipakai oleh orang lain, diambil oleh orang lain. Dan ada scene Pontianak menangis keluar air mata darah tau. So itu antara scene yang Syahmi terinspired untuk buat dalam short film dia and the group. Lepas beberapa kali lah dia ulang cerita Pontianak Hari Sundal Malam tu, dia repeat beberapa scene yang dia nak belajar macam mana diorang buat scene ni, scene tu kan. And dia baru perasan waktu tu dah pukul 4 pagi orang dia duduk research cerita tu. Patutlah dia kata seram sejuk je tengok kan. Dia pun tutuplah laptop dan tidur. Mata pun memang dah ngantuk
ngantuk sangat lah pukul 4 pagi kot kan. Tapi disebabkan lama sangat dia tengok cerita tu, meneliti setiap scene kan, dia tak dapat nak tidur tau malam tu sebab dia terngiang-ngiang muka Pontianak tu kan. Sampailah dia termimpi betul-betul, mimpi Pontianak tu atas pokok. Dan dalam mimpi tu memang dia takut sangat tau. Dia nak lari tapi tak boleh nak lari, macam susah nak lari. Dan benda tu kejar dia daripada belakang. Sampailah dia cuba jerit Allahu Akbar kan, baru dia tersedar. But it was just a dream lah at first. So dia teruskan research. Jadi dia tak rasalah mimpi tu satu benda yang serius sangat sampai dia kena hentikan research dia kan. Jadi dia teruskan research dia macam biasa tentang Pontianak. Dia Google, dia cari artikel sampai ke Indonesia punya artikel lah dia baca guys. Boleh kira tahap obses lah dia buat research tu. Dia betul-betul nak cerita lain daripada yang lain. So tibalah hari di mana Syahmi terangkan idea tentang short film yang dia nak buat. Dan disebabkan dua orang perempuan ni sangat-sangat penakut, jadi Syahmi tak dapat nak suruh salah seorang daripada diorang ni berlakon untuk jadi Pontianak. Sebab yelah nak sosok perempuan lah kan, tapi diorang tak nak. So kita bagi nama Sheila. Sheila ni sangat penakut, jadi Sheila kena dia ni kan memang ada kat mana-mana video aku tau. Korang nampak tu lembaga tu dia keluar kat telinga dia. Allah, kau tutup semua dik. Sheila ni dia kena jadi manusia yang sebelum jadi Pontianak, faham tak? Kiranya Sheila ni kena berlakon watak mengandung and then mati dibunuh, lepas tu jadi Pontianak tu. Tapi yang jadi Ponti tu bukan Sheila lah. Yang jadi Ponti tu tukar pelakon lelaki, which is Fikri. So masa diorang nak lakonkan lakonan short film ni, Syahmi ni dia cari seorang, dia buat research kan. So dia cari tempat yang mistik yang ada background seram macam rumah kayu tau. So dia pergi scroll dekat Facebook and dia ternampak ada satu rumah ni macam perkampungan lah macam tu, dekat dengan area campus diorang. Nak cakap dekat tu bagi kamu macam dekat ke kalau sejam weh. Sejam weh, boleh dikira boleh lah tak tahulah, bagi kamu jauh tapi memang berani gila lah. Syahmi tahu tempat tu, dia pernah nampak lah, and menurut orang dekat situ memang dah lebih sedekat dah rumah tu dah tak ada orang. Rumah tu pun memang macam dah lusuh. Jadi Syahmi macam tertarik lah dengan konsep rumah kayu and dia nampak agak seram. So Syahmi just nak shoot depan rumah tu je, tak masuk. Dia nak nampakkan lah background belakang tu kan ada rumah kayu. So dekat sini lah guys terjadinya beberapa kejadian seram yang tak terduga ya. Disebabkan dia nak mencari kelainan, Syahmi tak buat konsep yang sama. Dia tak nak buat konsep sama dengan rakan sekelas dia yang lain. Biasanya kan kalau cerita-cerita seram kan waktu malam kan, jadi dia tukar siang pun ada hantu macam tu lah. So diorang memang shoot siang, so selamat lah, tak adalah takut sangat dua orang kawan perempuan dia tu kan. Jadi kisah pertamanya ni terjadi dekat Akid, iaitu salah seorang tim Syahmi. Masa tu Syahmi tengah shoot scene, dia tengah record lah video untuk scene dua orang kawan perempuan dia tu. Scene tu dekat dengan area-area rumah tu jugalah, tapi bukan dekat depan rumah. Jadi sementara tunggu scene tu, Akid tolonglah Fikri. Akid tolong Fikri bersiap-siap untuk watak Pontianak tu guys. Diorang bersiap dekat-dekat dengan rumah tu. Ada kerusi apa semua yang diorang set up kan. Lepas dah make up si Fikri ni, Akid nak pergi ambil rambut palsu. Dia pergilah kat kereta tu kena lintas jalan. Lepas tu kereta diorang kira macam park depan-depan tu je lah, tak adalah jauh sangat. So dia cari-cari tak jumpa dalam kereta. So Akid pun pergilah keluar kereta, jumpa Syahmi. Kata nampak tak rambut palsu tu kat mana? Dan Syahmi kata ada dalam kereta. So Akid pun carilah balik kat dalam kereta. Dia buka kunci kereta, cari-cari sambil tunduk kepala dia dekat bahagian kaki tu kan. Tiba-tiba radio dalam kereta tu berbunyi macam orang tengah call, macam tengah buka bluetooth dalam kereta tu tau. Tapi dalam 0.01 second macam tu, sekejap je dia macam suara perempuan cakap macam tu. Dan Akid terperanjat sampai terpelatah melata mencarut lah. Apa yang peliknya, kereta tu tak hidup pun guys, Swiss. Memang Akid just on untuk buka pintu tu je. Akid pun keluar lah. Dia keluar, lepas tu dia terus cakap dekat Fikri, bodoh betul lah radio ni, terkejut aku, ingat ke Pontianak mana tadi dalam kereta, sambil dia ketawa. Bila Akid pandang muka Fikri, Akid expect Fikri akan tergelak lah kan. Tapi tak, Fikri
tak senyum. Dia terdiam tengok muka Akid. Akid cakap kat dia, kau asal kau dengan muka dah macam tu, jangan nak takut-takut kat aku kan. Kau muka dia dah make up jadi macam tu kan. Tiba-tiba Fikri tanya, kau dari mana? Dekat situ juga Fikri ni bagi tahu Akid, ni kat kepala aku ni siapa pasangkan rambut palsu dekat Fikri. Akid tercengang tengok rambut palsu tu dekat atas kepala Fikri. And Akid pandang Syahmi. Apa yang mengejutkan, Syahmi masih pegang kamera tengah shoot dua orang budak perempuan tu, and masing-masing terdiam. Dia lari pergi kat Syahmi, dia bisik kat Syahmi, tunda shooting. Diorang pun balik ke hostel yang mengambil masa lebih kurang sejam tu kan daripada kampung tu. So masa dalam perjalanan, diorang buka cerita dalam kereta tu juga tau. Fikri tadi tengah duduk sambil pandang rumah kayu tu. Tiba-tiba Akid datang pakaikan rambut palsu tu dekat kepala dia. So Fikri cakap lah, kau jumpa kat mana ni? Sambil dia pegang rambut tu kan. Tapi Akid diam je. Lepas dia pakaikan tu, Fikri ambil lah cermin kecil kat depan mata dia kan, ada diorang letak kat atas meja, untuk tengok kejadian rambut dia. Tapi bila dia angkat cermin tu, dekat belakang dia tak ada orang guys. Dia pusing belakang, tengok-tengok Akid tengah melintas jalan. Rupanya Akid dari tadi dalam kereta cari rambut palsu yang tak jumpa-jumpa tu. Time tu yang perempuan, dua-dua dah cakap bukan dah dalam kereta. Diorang takut lah kan. Lepas tu Syahmi terkejut dengar. Dan itu yang membuatkan dia macam lagi bertambah idea nak making this short film, untuk masukkan scene yang diorang betul-betul kena ganggu. Kira dekat otak Syahmi ni, benda ni macam plus point yang membuatkan cerita diorang ni lagi menarik di mata lecturer. So balik je dekat hostel masing-masing kan, kawan perempuan diorang ni, Sheila dengan Yana, diorang pula alami kejadian mistik. So Yana cerita lepas dia balik daripada syuting tu, dia terus kemaskan diri dia lah, mandi apa semua kan, sebab takut ada benda yang mengikut. Tapi lepas dia mandi tu, memang terus azan maghrib. So Yana pun ambil lah baju kotor tadi tu, dia nak letak dalam bakul untuk dibawa ke dobi. Tengah kibas-kibas seluar dia tu guys, tiba-tiba bunyi something daripada baju seluar dia tu terjatuh dekat atas lantai. Lantai dia pula jenis yang bersimen tau. So memang dengar lah bunyi macam besi jatuh atas lantai kan. Dia pun carilah apa yang jatuh. Tengok-tengok dekat lantai ada satu paku karet. Paku tu panjang dan besar. So dia terkejut, dia terus snap and send gambar dekat dalam grup diorang. Yana dah tak fikir apa-apa, tapi dia rasa tak sedar hati lah, sebab kan dengar cerita seram daripada Akid dengan Fikri kan. Lepas tu Akid tanyalah, kau bawa paku ni dari mana? Yana katalah, aku tak simpan apa-apa pun dalam poket aku. Tadi aku duduk dekat tangga rumah kayu tu sekejap je, tapi tak perasan pula ada paku tu. So diorang just assume yang mungkin Yana terduduk and then ada paku tu masuk ke, macam tu lah, melekat ke dekat dia punya seluar ke kan. So semua macam tenang balik. Tapi tidak dekat Syahmi, sebab mungkin Syahmi dah agak obses dengan cerita dia. Jadi Syahmi agak ketakutan sikit waktu tu, sebab Syahmi rasa macam paku ni sebenarnya ada kaitan dengan benda mistik. Dan disebabkan dia dah research tentang Pontianak apa semua ni, memang ada research yang mengatakan tentang kaitan antara paku dan juga Pontianak, yang katanya menurut kepercayaan Melayu, kalau paku dah tercabut dekat belakang tengkuk dia akan menjelma menjadi Pontianak. Maybe lah zaman-zaman bomo-bomo dulu kan, orang-orang tua dulu yang mengamalkan ilmu syirik apa semua, mereka membela jin, saka dan sebagainya. Dan ada yang menggunakan ilmu untuk bela sosok Ponti ni dengan paku. Mungkin itu antara syarat-syaratnya ke apa. Tu yang jadinya cerita macam ni kan. So Syahmi diam je dalam hati. Dia cuma berharap tak ada apa-apa benda serius lah yang berlaku. Dan dia masih tekad untuk teruskan dia punya short film. Malam tu dia berjaga untuk buat research tempat baru lah, disebabkan tempat yang orang pergi tu macam tak kena je dengan tim dia kan. So dia pun sambung research. So dia pun still scroll dekat Facebook tempat-tempat yang seram. Tiba-tiba ada orang ketuk tingkap dia.
Syami tengoklah kat tingkap dia tu dekat dia punya ni laptop, belakang laptop tu tingkap. So dia tutup lah laptop tu, tengok tak ada siapa-siapa. So mungkin burung ke, sebab bunyi ketukan tu macam batu, baling batu tau. Tiba-tiba Syami teringat video yang dia shoot tadi, yang akan diedit oleh Fikri. So Syami just nak tengok balik lah raw footage yang dia dah rakam tadi kan. Tengok. Tiba-tiba ada satu video ni nampak macam bayang-bayang hitam dekat belakang rumah tu tau. Dia tak bergerak, bayang-bayang hitam tu besar, dia just ada dekat situ. Sebab sebelum ni, video sebelum tak ada bayang-bayang tu. Bila dia tengok video selepas tu ada. Syami terus tutup laptop dia dan tidur. Dia memang tunggu je nak esok pagi, sebab dia tak sabar-sabar nak tunjukkan dekat tim dia semua kan. Malam dia nak tidur tu, tiba-tiba dia terjaga sebab ada orang macam tarik-tarik rambut dia tau. Dia tengok jam, baru pukul 3 pagi. Sambunglah tidur. Sekali ada orang pegang kepala dia, macam nak urut tau. Dia ingatkan housemate dia lah. Sekali pandang atas, kau nampak jari yang panjang, kuku panjang maksud aku. Kau nampak kuku panjang, hitam dan tajam. Menjerit dia terus buka lampu sampai 3 orang housemate dia lain semua terjaga sekali. Dia jerit-jerit, dia kata ada setan. Tapi tak ada sesiapa pun dekat katil dia. So malam tu memang diorang semua sambung tidur, buka lampu dan buka alunan surah lah dekat dalam laptop. Esoknya Syami cerita dalam grup, rupanya ramai yang tak boleh tidur sebab teringat kejadian syuting tu lah. Tapi yang teruknya kena kacau Syami lah. So Syami decide nak jumpa ustaz, takut melarat. Sebab Sheila kata malam tadi dia mimpi macam ada orang nak bagi dia bayi, hulurkan dia baby. Sheila dah berlakon watak mengandung, lepas tu terbunuh masa bayi dalam kandungan kan. So ramailah sekali semua pakat untuk jumpa ustaz nak check. Ustaz cakap nasib baik kamu datang cepat, ada benda mengikut ni. Tak lama lepas tu pop, kena rasuk. Ya Hana kena rasuk. Nasib baik dia kena rasuk tu depan ustaz tau. Buatnya time kat hostel ke, time diorang tengah shooting ke, siapa pula nak uruskan. So time Yana kena rasuk tu sumpah seram. Kalau dengar cerita dia ni, antara diorang semua ni Yana paling penakut lah sebenarnya. So mungkin lah time tu dia tengah lepas semangat ke apa kan. So benda yang paling tak best is awal-awal je benda tu masuk badan Yana, dia terus mengilai. Terkejut aku. Bunyi apa tu? Dia cakap, aku ada rambut panjang, kuku panjang. Gila, Astaghfirullahaladzim. Ustaz tu terus nak keluarkan dia. Dan selepas apa yang diceritakan oleh tim Syahmi ni, Ustaz kata mungkinlah ini belaan jin yang tak ada tuan, mencari tuan. Kalau lambat datang, mungkin salah seorang di antara kamu semua ni dah jadi tuan dia. Gila. Maybe rumah kampung diorang pergi tu ada saka lah kan, ada jin belaan ke. Lepas tu dah lama pula tak berpenghuni, tiba-tiba datang diorang ni, dapat pula lah sosok Ponti yang sebenar. Ambil kau. Menurut Syahmi, selepas kejadian tu, Syahmi cuba untuk tunjukkan footage tersebut, namun footage tersebut hilang daripada dia punya kamera. Footage tu je yang dia ternampak di lembaga, yang tu je hilang. Sampai sekarang tidak dapat dijejaki. Dan Syahmi decide untuk tidak teruskan dia punya short film seram, dan mereka menggantikan short film yang lain lah. So Abang rasa sampai sini je lah kisah daripada Syahmi. Kami harap korang sedikit sebanyak dapat pengajaran daripada sini ya. Korang kata apa, nak buat sesuatu tu kena ada ilmu lah. I didn't say macam kita bagi Kamal lah, ni Kamal punya perspektif kan. Kalau nak cakap macam kena avoid terus benda-benda tu, ya macam better kita avoid. Tapi jangan kita macam takut pula dengan benda tu. Macam Kamal saya nak cakap, macam kita jangan pula meletakkan ketakutan kita dekat jin. Patutnya kita kena takut dengan Allah. Macam tu lah. So mungkin nak buat benda-benda macam tu kena ada ilmu yang lagi tinggi lah. Macam datang kat tempat orang tu, baca apa yang patut dulu ke, ada ilmu pendinding yang kuat supaya benda-benda tu tak mudah untuk mengganggu kita. Begitulah. Thank you Syahmi sebab sudi kongsi this experience like
craziest experience I've ever heard. And thank you untuk video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.